Syarikat berkaitan kerajaan GLC Negeri perlu membayar sekurang-kurangnya RM1 juta dividen setahun kepada kerajaan negeri bermula tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ia bagi membantu menjana pendapatan negeri dan membawa lebih banyak pembangunan kepada rakyat. Beliau bagaimanapun berkata kerajaan negeri tidak akan bergantung hanya kepada GLC untuk menjana pendapatan. Haji Jian juga Menteri Kewangan Negeri berkata dasar mesra pelabur adalah antara aspek yang digariskan dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya. Melalui SMJ, katanya Sabah melangkah ke arah membangunkan ekonominya dan ia dibuktikan menerusi kutipan RM5.44 bilion hasil pada tahun lalu iaitu yang terbesar dalam sejarah Sabah. Sementara itu, hubungan di antara Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional bertambah baik dan kukuh dari semasa ke semasa. Timbalan Pengerusi BN Sabah Datuk Yaakob Han berkata, pengumuman rasmi yang dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berhubung nama baru kerajaan negeri yang dikenali sebagai GRS BN itu sememangnya dialu-alukan. Katanya ia berikutan kerajaan Sabah sebelum ini dibina hasil gabungan di antara BN dan Perikatan Nasional. Yaakob berkata hubungan di antara kedua-dua pihak juga semakin bertambah baik demi rakyat dan negeri Sabah. Hanya perasaan sedih dan linangan air mata mengiringi seorang ibu dari Sepitang sebaik terdengar nama anaknya disebut menerima segulung ijazah pada Majlis Convocation University Malaysia Sabah UMS ke-22 semalam. Berbeza dengan ibu bapa lain yang gembira dengan kejayaan anak masing-masing, bagi Juliana baru 57 tahun, hanya kesedihan dan sebak yang dirasai ketika mewakili arwah anaknya Allahyarhamah Nusratina Jalaluddin 24 tahun menerima ijazah. Nusratina yang menerima ijazah Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan setelah menamatkan pengajian pada 2020 meninggal dunia pada April 2021 di kediamannya di Sepitang. Ibu arwah juga kelihatan sebak dan tidak dapat menahan air mata ketika menerima ijazah anaknya yang disampaikan Naib Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Lebih menyedihkan, ibu arwah berkata Allahyarhamah sebelum ini amat gembira ketika berjaya menamatkan pengajian namun tidak sempat merasai menerima segulung ijazah pada majlis convocationnya. Juliana berkata sebelum meninggal dunia arwah ada mengadu sakit kepala. Lebih memilukan Allahyarhamah meninggal dunia ketika berada dalam pangkuan ayahnya sambil disaksikan ahli keluarga yang lain. Juliana menyifatkan anak 5 dari 8 adik-beradik itu sebagai seorang anak yang baik, ceria, peramah, taat kepada ibu bapa serta seorang pelajar yang cemerlang sejak di peringkat sekolah rendah. Pada istiadat convocation itu, Juliana hadir ditemani suami dan anak-anaknya yang lain. Manakala seorang pemancing yang dicari sejak tengah hari semalam ditemui meninggal dunia kira-kira 6 km daripada lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Mangsa Idham Olah 46 tahun disahkan meninggal dunia oleh pasukan polis di Raja Malaysia selepas ditemui pasukan bomba dan penyelamat yang menjalankan operasi pencarian dengan dibantu orang awam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata operasi hari kedua dimulakan pada jam 8.20 pagi tadi. Katanya operasi disambung di sepanjang pesisir sungai menggunakan bot bersama PDRM dan orang awam. Kira-kira 2 km dari lokasi mangsa dikuatiri hilang. Mangsa akhirnya berjaya ditemui pada jam 10 pagi tadi kira-kira 6 km dari lokasi terakhir mangsa hilang. Pasukan bomba kemudiannya menjalankan operasi, mengangkat mangsa dan kemudiannya menyerahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dalam kejadian semalam, mangsa yang melakukan aktiviti memancing di kawasan berkenaan dilaporkan hilang pada jam 11.43 pagi. Pasukan bomba dan penyelamat yang bergegas ke lokasi kejadian terus menjalankan aktiviti pencarian pada jarak 200 meter sepanjang sungai dari lokasi mangsa mula hilang sebelum operasi ditangguhkan dan disambung hari ini. Seterusnya, Sabah mencatat jangkitan baharu terendah sejak Januari lalu dengan 194 kes hari ini membabitkan penurunan sebanyak 51 kes berbanding 245 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata hanya 5 daerah mencatat kes 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Tuaran, Papar, Sandakan dan Tawau. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.